Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adakman Syahrum, berita utama 22 Safar. Pelajar meninggal dunia bukan disebabkan vaksin. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, kematian dua pelajar berkenaan masing-masing disebabkan jangkitan COVID-19 dan penyakit jantung. Menurut Datuk Mior Farid Al-Atrash, kematian pertama direkodkan pada 18 Julai lalu membabitkan seorang pelajar perempuan sekolah terbabit yang disahkan positif COVID-19. Jelas beliau, pelajar itu menghidap diabetes serta darah tinggi tahap kronik dan 2 bulan berada dalam keadaan kritikal di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Menurutnya, kematian kedua direkodkan pada 17 September lalu membabitkan seorang pelajar lelaki yang meninggal dunia disebabkan penyakit jantung. Tegas beliau, kedua-dua kejadian tiada kena-mengena dengan vaksin kerana program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja bermula 20 September lalu. Datuk Mior Farid Al-Atrash berkata, polis akan memanggil individu dipaparkan dalam video berkenaan bagi membantu siasatan memandangkan dakwaan tidak benar itu menimbulkan kegusaran awam. Terdahulu tular di media sosial sejak Selasa, satu video seorang wanita mendakwa 4 pelajar termasuk 2 pelajar di SMK Tasik Damai meninggal dunia selepas divaksin. Klip video berdurasi 1 minit 38 saat itu memaparkan seorang wanita sedang berucap kepada sekumpulan individu sebagai tanda solidariti untuk menuntut hak supaya pelajar sekolah tidak diwajibkan mengambil vaksin COVID-19. Sementara itu, Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, siasatan terhadap dakwaan 2 remaja dimasukkan ke hospital selepas mengalami kesan sampingan susulan suntikan vaksin jenis Comirnaty. Mendapati 2 remaja yang berusia 16 dan 18 tahun itu dimasukkan ke sebuah hospital swasta di Ipoh. Remaja berusia 16 tahun sudah dibenarkan keluar dari hospital, manakala remaja yang berusia 18 tahun masih dalam rawatan dan perhatian doktor pakar di hospital itu. Semakan oleh Agensi Regulatory Farmasi Negara NPRA, bagaimanapun mendapati laporan kesan sampingan kedua beradik ini masih belum diterima. KKM katanya ingin menasihatkan semua pengamal perubatan kerajaan dan swasta yang mengesyaki pesakit mereka mengalami kesan sampingan akibat vaksin AV untuk segera membuat laporan AV kepada NPRA. Tambahnya, sila bawa anak atau tanggungan ke fasiliti kesihatan dengan segera untuk rawatan sekiranya mengalami gejala selepas menerima vaksin seperti sakit dada, sukar bernafas, berdebar-debar, bengkak dan gatal pada tubuh yang teruk. Kejadian berlaku dengan pantas dan air datang dengan deras. Mujur, saya dan isteri bersama 5 anak berjaya menyelamatkan diri. Demikian detik cemas dilalui Muhammad Zaidi Nayan, 42 tahun selepas dinding bahagian belakang rumahnya dibadai banjir malam tadi. Bapa kepada 5 anak ini berkata, banjir kali ini adalah yang terburuk sejak 4 tahun tinggal di kampung Landai Gulau apabila air melepasi paras 1.5 meter. Dinding bahagian ruang tamu sepanjang 10 meter itu pecah dalam beberapa saat sahaja sebelum menghanyutkan semua peralatan dapur. Kejadian kira-kira jam 7.30 malam itu berlaku ketika hujan lebat tanpa henti sejak jam 5 petang semalam menyebabkan paras air Sungai Sok yang terletak hanya 5 meter dari rumahnya mula melimpah. Saya duduk belah sana dengar bunyi untuh lah. Boom. Saya tengok pusing belakang, tengok rumah saya dah rebah dah lepas ni. Dalam masa seminit tak sampai dah rebah tu. Duk sat lebih kurang ayak suruh. Orang kampung pakat mai lah, jiran-jiran orang. Ketua kampung pun pakat mai. Lepas mai tengok macam mana selamat tak. Sementara itu, seorang lagi mangsa Arifin Sahak 67 tahun bersama isteri Aisyah Ahmad turut terkejut kerana air deras telah meruntuhkan dinding di bahagian ruang tamu di rumahnya. Kejadian itu membuatkan dia dan isteri hanya mampu berdoa sambil duduk di ruang dapur yang lebih tinggi sedikit. Arifin memaklumkan mereka tidak dapat berlari keluar kerana isterinya uzur akibat penyakit kencing manis selain kakinya tidak kuat untuk berjalan. Kejadian itu turut mengakibatkan kereta dan 2 motosikal miliknya ditenggelami banjir lumpur selepas tidak sempat diselamatkan. Meletup 2 kali dinding. Ayah turun main sikit sekatnya kot. Kawan buat balik main di rumah, main tengok tak ada dah. Ingat sekali kot.
Malah ayak penuh dalam ni. Anak mangsa Cik Rosli Arifin yang datang dari Kuala Nerang terpaksa berenang meredah banjir yang memutuskan jalan utama ke rumah bapanya. Ketika itu paras air lebih 1 meter dan dia meminta anggota bomba yang berada di kawasan kediaman untuk masuk ke rumah kerana ayah dan ibunya terperangkap di dalam rumah. Saya buang baju semua. Dengan baju seluar pendek lah. Saya tuh ayah dukung. Dukung ayah awak keluar pergi sampai sana. Kalau tidak biar ini lagi ayah banyak lagi kan. Takut hilang ada apa kan. Lepas tu kita pasal ambil lah berenang dengan kawan. Biarlah nyawa kita kan. Ayah kita. Nak jadi apa kan. Hujan lebat lebih 3 jam semalam mengakibatkan 30 mangsa terdiri daripada 7 keluarga terpaksa dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan SK Galau, Sik selepas banjir kilat melanda 3 kampung di daerah itu. Di Kedah, seorang peniaga rugi RM80,000 selepas ditipu seorang lelaki yang menyamar pegawai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN 24 September lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kedah, Superintenden Elias Omar berkata, lelaki berusia 68 tahun itu dihubungi lelaki terbabit yang memberitahu mangsa mempunyai hutang tertunggak. Mangsa bagaimanapun menafikan perkara itu, namun panggilan itu kemudian disambung ke Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka dan mangsa kemudian bercakap dengan seorang pegawai polis. Panggilan mangsa kemudian disambung kepada pihak Telekom Malaysia untuk meyakinkan mangsa bahawa panggilan itu dari IPK Melaka. Selepas itu panggilan disambung ke Bukit Aman untuk mendengar siaran radio berkaitan kad pengenalan mangsa yang terbabit dengan kes pengubahan wang haram serta pengedaran dadah. Superintenden Elias berkata mangsa kemudian ditakutkan dengan waran tangkap yang dikeluarkan terhadapnya dan disarankan untuk menyalurkan maklumat simpanan wang segera kepada Bank Negara Malaysia sebagai tanda memberi kerjasama. Mangsa sekali lagi ditakutkan dengan membuat akuan sumpah secara virtual untuk menyimpan rahsia dan tidak boleh mendedahkan kes ini kepada sesiapa termasuk ahli keluarganya. Mangsa membuat 3 kali transaksi wang berjumlah RM80,000 ke dalam akaun yang diberikan sindiket pada 27 September lalu. Namun mangsa menyedari diperdaya membuat laporan di Balai Polis Daerah Kota Star pada Selasa. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Di Perak, seorang pengasuh muda mengaku tidak bersalah atas pertuduhan cuba membunuh bayi lelaki dalam asuhannya minggu lalu. Tertuduh Nur Sahidah Amran, 22 tahun, dikatakan cuba membunuh Raid Hazim Ratno Hidayat 7 bulan dengan menghentak dan menyebabkan kecederaan di kepala mangsa yang boleh menyebabkan kematian. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Taman Desa Pelancongan 2 Ipoh antara jam 7 pagi hingga 2.45 petang 22 September lalu. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, penjara sehingga 20 tahun. Nur Syaidah turut mengaku tidak bersalah dengan pertuduhan pilihan yang dikenakan mengikut Seksyen 31 Fasal 1(a) Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu penganiayaan terhadap mangsa hingga menyebabkan kecederaan fizikal pada waktu, tarikh dan lokasi sama sebagai 3 Hospital Permai Johor Bahru mengikut Seksyen 342 Fasal 3 Kanun Prosedur Jenayah. Kes di NHCP melakukan serbuan di sebuah stor di Kampung Limau Purut, Rantau Panjang dan berjaya merampas dan 5 perempuan berusia antara 43 tahun sehingga 69 tahun. InsyaAllah selepas ini, sorakan penonton ubat kerinduan peminat sukan. Bertemu kembali, Majlis Rasmi Kerajaan dan Swasta termasuklah perasmian dan bengkel dibenarkan di negeri Fasa 2 dan Fasa 3 dengan syarat tetamu telah menerima vaksinasi lengkap dan kapasiti 50% ruang premis manakala 100% kapasiti penuh bagi Fasa 4. Bagi individu yang belum divaksin perlu menjalani pre-event test menggunakan kit ujian kendiri saliva sebelum hadir dengan disaksikan oleh penganjur atau pengesahan daripada pengamal perubatan.
Selain itu, sektor latihan kemahiran dan pusat latihan industri termasuk kolej vokasional, TVET dan sebagainya dibuka di semua fasa dengan mematuhi SOP selaras dengan pembukaan Institut Pengajian Tinggi IPT berkuat kuasa 15 Oktober. Penonton atau penyokong dibenarkan ke tempat perlawanan sukan dan rekreasi di negeri Fasa 2, Fasa 3 dan Fasa 4 dengan syarat mereka telah menerima vaksinasi lengkap, memakai pelitup muka sepanjang perlawanan serta tiada aktiviti makan minum sepanjang berada di stadium. Kanak-kanak bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan untuk menonton perlawanan di tempat acara sukan berlangsung. Dalam pada itu, Lembah Kelang dan Melaka beralih kepada Fasa 3, manakala Kedah daripada Fasa 1 kepada Fasa 2. Institusi kehakiman syariah di negara ini perlu terus proaktif dalam meneroka norma perkhidmatan baharu yang lebih efektif. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia selaras dengan tuntutan Islam yang menggariskan dengan jelas objektif utama syariah atau maqasid syariah yang perlu mendasari setiap dasar. Perkara itu dilihat melalui kaedah fiqah yang menuntut supaya tindak tanduk pemerintah terhadap rakyatnya perlu didasarkan kepada maslahah. Kaedah itu adalah penting dalam memberi garis panduan kepada kerajaan dalam urusan membentuk sebarang dasar ke atas rakyatnya. Saya ingin menyarankan agar institusi kehakiman syariah khususnya di Malaysia untuk terus proaktif dalam meneroka norma perkhidmatan baru yang lebih efektif. Ini termasuklah memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh dalam penyampaian perkhidmatan di mahkamah syariah. Beliau berkata demikian ketika merasmikan persidangan kehakiman syariah antarabangsa 2021 PKA 2021 secara maya. Perdana Menteri berkata biarpun mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa yang eksklusif dan tersendiri di setiap negeri, ia bukan penghalang bagi institusi itu bergerak secara bersama atas semangat keluarga Malaysia. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah amalan pengurusan masjid di Pulau Redang, Kuala Nerus dalam menghadapi krisis pandemik COVID-19. Ia berikutan pandemik yang meninggalkan impak sangat besar terutamanya dari segi ekonomi penduduk yang majoritinya bekerja dalam sektor pelancongan. Menurut pengerusi Masjid Mat Adik Muhammad Amin, walaupun penduduk menerima pelbagai bantuan terutamanya bekalan makanan asas, namun pihak masjid tetap mempunyai perancangan membantu menerusi dana masjid. Katanya, langkah yang dilakukan itu bagi memastikan penduduk yang terjejas tidak terus terbeban, apatah lagi dengan ketibaan musim tengkujuh tidak lama lagi. Sebab Pulau Redang ni sekarang ni banyak batuan daripada luar masuk. Jadi kita masjid ni orang kata standby lah. Kalau sekiranya pandemik ni mungkin berpanjangan, kita akan guna dana masjid jugalah untuk bantu orang kampung. Terutama sekali musim tengkujuh ni. Sekarang ni musim tengkujuh, bantuan daripada darat ni mungkin payah sikit lah nak siapa. Tapi kita terpaksa kena guna duit dana masjid lah. Dalam pada itu ujar Mat Adik lagi, biarpun berada jauh dari tanah besar, namun mereka tetap menitik beratkan prosedur operasi standard SOP jemaah yang hadir. Kesemua yang dilakukan itu bagi mencegah penularan wabak tersebut sehingga menyebabkan masjid berkenaan terpaksa ditutup. Semua pakat kerjasama lah, jaga SOP masjid. Dan orang mari semayang tu kita kena jaga. Terutama dia kena daftar nama, lepas tu sanitize, test suhu. Lepas tu kalau awak tak ada emah tu kita bagi emah lah. Sebab Pulau Redang ni nak pergi beli kedai tak jual, dia kena siap belaka barang-barang. Terdahulu TV Al-Hijrah turut mengadakan majlis gotong royong bagi membersihkan masjid bersama warga Pulau Redang itu. Semalam TV Al-Hijrah menerusi program Hijrah Prihatin yang turut dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namazi Haris menyantuni penduduk di pulau berkenaan. Meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran hidup lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19, ia bukan halangan bagi beberapa wanita mu'allaf di Pulau Redang untuk mendalami ilmu Islam. Walaupun menggalas tanggungjawab sebagai ibu suri rumah dan ada yang bekerja di resort, namun mereka tetap meluangkan masa mengisi kerohanian dengan mengaji Al-Quran dan sebagainya. Maaf.
Walaupun Junaidah Mary Abdullah, 39 tahun, telah 13 tahun memeluk Islam, namun dia sentiasa mengikuti kelas bimbingan untuk menambah ilmu pengetahuannya. Namun sejak pandemik COVID-19 melanda, mereka tidak dapat meneruskan kelas agama secara bersemuka dan terpaksa beralih kepada pengajian secara dalam talian. Pelbagai cabaran dilalui, mereka terpaksa berkongsi telefon pintar bersama anak yang turut mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Kalau masa ni kadang-kadang saya macam tengok dalam telefon macam tu sajalah. Nak belajar dengar tu ngaji macam tu. Nak belajar susah juga. Kalau tak ada yang ajar, sebab macam kita mualaf kan macam terjejas sikit lah. Kalau tak ada cikgu nak ajar yang betul-betul. Junaidah yang sebelum ini menganut Kristian tergerak hati memeluk Islam kerana tertarik dengan cara hidup masyarakat Islam di sekelilingnya. Tambah ibu kepada 4 cahaya mata itu, walaupun tidak mendapat sokongan keluarga, namun dia tetap meneruskan impiannya itu. Saya tengok segi gaya diorang, macam mana tu, macam tertarik lah. Hati tu tiba-tiba terbuka nak masuk Islam. Walaupun keluarga tak sokong, saya masuk juga, ikut juga agama Islam ni. Sementara itu, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pulau Redang, Rozila Ami berkata, walaupun sibuk dengan tugas mengajar anak didiknya, namun tumpuan tetap diberikan kepada ibu mualaf berkenaan. Katanya sepanjang musim pandemik ini, dia menggunakan aplikasi Google Meet untuk membimbing golongan berkenaan. Untuk mualaf ni biasanya kita buat Google Meet waktu malam lah. Waktu malam sebab anak-anak mualaf kan memang mengaji selepas maghrib. Jadi untuk pandemik ni mereka tak boleh bersemuka. Jadi kita akan adakan secara Google Meet sekurang-kurangnya seminggu sekali lah. InsyaAllah. Mereka ditemui selepas program Hijrah Prihatin di Pulau Redang yang turut dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris. Menerusi program itu, seramai 300 keluarga menerima sumbangan makanan dan barangan daripada TV Al-Hijrah. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK menjelaskan pihaknya tertakluk keputusan Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 walaupun sebelum itu mengumumkan Melaka, Pulau Tioman dan Genting Highlands akan dibuka melalui gelembung pelancongan domestik mulai Jumaat ini. MOTEK dalam kenyataan hari ini berkata Jawatankuasa Khas dipengerusikan Perdana Menteri itu adalah jawatankuasa tertinggi untuk memutuskan pembukaan sektor ekonomi dan juga sektor bukan ekonomi. Menurut kenyataan itu, sidang Jawatankuasa Khas pada 22 September lalu memutuskan kerajaan akan membenarkan pembukaan pusat pelancongan, pulau atau kawasan pelancongan beserta aktiviti rentas negeri dengan syarat negara mencapai 90% kadar vaksinasi dewasa berdasarkan data dan analisis dibuat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Katanya kerajaan akan membuat pengumuman rasmi sebaik sahaja mendapat suatu tarikh yang bersesuaian. Berdasarkan rekod Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV sehingga semalam, sebanyak 85.1% populasi dewasa telah lengkap divaksinasi. Pada 21 September lalu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata Melaka, Pulau Tioman dan Genting Highlands bakal dibuka kepada orang ramai bermula 1 Oktober. Perkara itu sudah diluluskan dalam mesyuarat kedua Menteri Kuartet COVID-19 pada hari itu dan akan dibawa ke Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik yang dipengerusikan Datuk Seri Ismail Sabri keesokannya sebelum diputuskan. Pembukaan semula itu akhirnya terpaksa ditangguh berikutan keputusan Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 yang mahu kadar vaksinasi mencapai 90% terlebih dahulu. Veteran anggota Tentera Malaysia ATM kini boleh menikmati pelbagai kemudahan dan manfaat di Pusat Perkhidmatan Setempat OSC Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV ATM. Menurut Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz, penubuhan OSC tersebut merupakan inisiatif kementeriannya dalam meningkatkan taraf sistem perkhidmatan sedia ada di JHEV ATM bagi memudahkan serta dapat memenuhi kehendak veteran ATM. Kemudahan OSC ini dapat memberi manfaat kepada para veteran ATM dan tanggungan mereka yang ingin mendapatkan perkhidmatan berkaitan hal ehwal veteran seperti
permohonan ataupun semakan skim bantuan kebajikan dan pendidikan, menyemak faedah persaraan, merangkumi faedah-faedah perkhidmatan, urusan pencen tembitan, faedah hilang upaya dan bayar pencen. Tambahnya, kemudahan perubatan turut disediakan di OSC tersebut yang merangkumi permohonan atau semakan tuntutan rawatan dan alatan perubatan hemodialisis, alat ortopedik dan implan, alat bantuan pendengaran, kanta mata, pembelian ubat serta tuntutan perjalanan rawatan ke hospital. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan Majlis Perasmian OSC JHEV ATM di lobi Menara TH Perdana Kuala Lumpur pagi tadi. Turut hadir menyerikan majlis Panglima ATM Tan Sri Muhammad Effendi Buang, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pertahanan Dr. Anis Mahmud serta Ketua Pengarah JHEV Major General Datuk Zulkarnain Ahmad. Selain OSC, Kementerian Pertahanan melalui JHEV ATM juga bercadang untuk mewujudkan Mobile OSC bagi memberi perkhidmatan kepada veteran ATM seluruh negara dan secara langsung dapat membantu dalam proses menjejaki veteran yang masih belum berdaftar. Mengulas lanjut mengenai veteran yang tidak berdaftar, Datuk Seri Iqmal memaklumkan terdapat sekurang-kurangnya 100,000 veteran yang belum mendaftar dengan JHEV ATM. Justru beliau menyeru semua veteran untuk membuat pendaftaran dengan segera supaya dapat menikmati segala kemudahan serta kebajikan yang disediakan kerajaan. Lahar La Palma masuk lautan. Bertemu kembali. Gunung berapi La Palma di Kepulauan Canary, Spanyol terus memuntahkan lahar. Lahar yang mengalir sejak letusan 19 September lalu itu kini telah memasuki lautan Atlantik. Visual dramatik yang disiarkan agensi berita tempatan menunjukkan kepulan asap tebal menjulang ke udara setelah lahar dengan suhu setinggi 1000 darjah Celsius memasuki lautan. Menurut agensi vulkanologi tempatan, kebimbangan kini ialah gas toksik yang dibebaskan daripada tindak balas itu. Gas berasid itu mampu mengakibatkan sesak nafas selain pedih mata, hidung dan kulit. Kerajaan Sepanyol sebelum ini telah mengisytiharkan zon larangan sejauh 2 batu nautika dari kawasan tersebut sebagai langkah keselamatan. Penduduk pula diarah untuk kekal berada di kediaman masing-masing. Lahar gunung berapi itu telah memusnahkan 268 hektar kawasan termasuk 656 bangunan dengan kerugian lebih 400 juta euro. Bagaimanapun tiada kematian maupun kecederaan dilaporkan setakat ini. Keamanan dan kerja itu dua perkara utama diminta rakyat Afghanistan kepada kerajaan sementara yang diterajui Taliban. Data Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menunjukkan 40% penduduk Afghanistan tidak mempunyai makanan. Keadaan diburukkan dengan krisis ekonomi yang semakin meruncing. Ikuti laporan koresponden Berita Al-Hijrah Syed Azwan Syed Ali yang kini dalam misi kemanusiaan GPM-MVM di ibu kota Kabul. Esok genap seminggu saya dan tim Global Peace Mission Malaysia GPM dan Muslim Volunteer Malaysia MVM memasuki Afghanistan. Kami dalam misi kecemasan membantu rakyat Afghanistan yang terjejas perang selain mengakses situasi sebenar di negara bergolak itu. Dan sepanjang tempoh itu jelas keadaan rakyat dan ekonomi Afghanistan semakin kritikal. Bukan saja pelarian dalaman IDP terjejas, tapi mereka yang dulunya mempunyai pekerjaan kini menjadi susah kerana tidak dibayar gaji selain kenaikan harga barangan yang meningkat. Di Kabul, terdapat kem-kem IDP yang tidak rasmi antaranya di Sarai, Samali dan Syari Naupak. GPM dan MVM setakat ini menyampaikan bantuan makanan kepada 80 keluarga di Pageman dan pack hot meal kepada 1,000 pelayanan dalaman di kem IDP Syari Naupak di tengah-tengah kota Kabul. Rakyat Afghanistan di Terumi rata-rata menyatakan dua perkara. Mereka hanya mahukan keamanan dan kerja. Jaminan dua perkara itu daripada Kerajaan Emiriyah Islam Afghanistan yang kini diterajui Taliban. Isu utama di Afghanistan adalah tentang meletakkan makanan di atas meja. Itu perkara yang utama. Dan jika tanya kepada semua Afghanistan, mereka mahukan keamanan, yang itu adalah kerja. Dan dalam hal ini seharusnya bukan hanya melihat tapi membantu bagaimana kerajaan semasa rakyat Afghanistan boleh bangun semula. Cabaran masih sukar untuk negara yang baru keluar daripada perang ini di bawah pemerintahan Taliban semasa Taliban.
Saya, Syed Azwan Sa'adi melaporkan untuk TV Al-Hijrah daripada Parlimen Kabul, Afghanistan. Lepas itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Adek Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.